Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Puan Kaliamar Krishnan, pensyarah akademik Jabatan Pendidikan Jasmani IPG KAIK, merupakan penyelaras kursus PJMS 3152. Berikut adalah objek pembelajaran digital yang dihasilkan untuk mencapai hasil pembelajaran kursus PJMS 3152, PIMK 3152 dan PSP 3152. Ketiga-tiga kursus ini mempunyai rangka kursus yang sama tetapi berfokuskan kepada sub-bidang masing-masing. Berikut adalah HPK yang harus dicapai oleh para siswaza pada akhir kursus ini. Pertama, menjelaskan konsep-konsep berkaitan dengan inovasi melalui penyampaian idea dengan terang dan berkesan secara lisan dan bertulis. Kedua, mengaplikasikan model pembelajaran triological dalam aktiviti pembangunan projek atau aktiviti pengajaran pembelajaran. Ketiga, menghasilkan inovasi berasaskan masalah pengajaran dan pembelajaran untuk tujuan pemasaran. Keempat, menilai penciptaan inovasi dan impaknya terhadap kualiti pengajaran dan pembelajaran dengan mencadangkan idea dan penyelesaian alternatif. Seterusnya, kita akan melihat kepada big idea yang dihasilkan untuk kursus ini. TBI bagi pelaksanaan kursus ini adalah inovasi mampan kesejahteraan. Antara essential question yang harus dicapai adalah bagaimanakah konsep pemikiran triological dan pembangunan projek inovasi diperlukan dalam setiap penghasilan produk inovasi digital. Seterusnya, bagaimanakah konsep pemasaran dapat membantu dalam pengiklanan produk inovasi digital yang berkualiti. Yang terakhir adalah bagaimanakah elemen penilaian dapat meningkatkan kualiti produk inovasi digital yang baru dan kreatif. Ketiga-tiga EQ ini dapat membantu para siswaza untuk mencapai HPK yang diberikan dalam kursus ini. Seterusnya, kita akan melihat pembelajaran bermakna. Terdapat 6 pembelajaran bermakna disediakan dalam OPD ini. Setiap pembelajaran bermakna ini berfokuskan kepada rangka kursus ini. Yang pertama, berfokuskan kepada konsep dan proses membuat sesuatu inovasi. Ia akan terangkan segala-gala maklumat berkenaan dengan konsep dan proses inovasi tersebut dalam bentuk nota dan video penerangan. Seterusnya, pembelajaran bermakna kedua berfokuskan kepada alat-alat untuk pembelajaran triological. Pembelajaran ketiga bermakna ketiga pula berfokuskan kepada penjanaan idea inovasi. Dalam ini, para siswaza akan mempelajari bagaimana menghasilkan sebuah kertas proposal inovasi digital. Seterusnya, pembelajaran bermakna keempat pula berkaitan dengan penyediaan dan pembangunan projek inovasi. Ia akan terangkan satu persatu berkenaan bagaimana untuk menyediakan serta membangunkan sesebuah inovasi. Pembelajaran bermakna kelima pula berkaitan dengan pelaksanaan projek inovasi, manakala pembelajaran bermakna keenam berfokuskan kepada promosi dan pemasaran inovasi serta penilaian projek inovasi. Keenam pembelajaran bermakna ini dapat membantu pelajar mendapatkan pengetahuan berkenaan dengan rangka kursus ini. Seterusnya, projek-projek KPPB yang dilaksanakan sepanjang kursus ini diajar juga dapat membantu para siswaza untuk meningkatkan pengetahuan berkenaan dengan kursus ini. Antara projek yang dijalankan sepanjang kursus ini adalah yang pertama, Bengkel Hak Cipta dan Inovasi. Bengkel Hak Cipta dan Inovasi ini dijalankan untuk menerangkan proses bagaimana mendapatkan hak cipta dan apakah kegunaan mendapatkan hak cipta sesebuah inovasi. Penceramannya datang daripada bahagian Hak Cipta Perbadanan Harta Intelek Malaysia, Puan Nur Farawiza binti Muhammad Jabidi. Seterusnya, kami juga menjalankan webinar inovasi. Webinar inovasi ini berfokuskan kepada the power of innovation creating better tomorrow through creative idea. Dr. Muhammad Syahril Nizam bin Syahrom, iaitu Ketua Jabatan Kurikulum Teknologi Pengajaran Fakulti Pendidikan Universiti Malaya, merupakan penceramah bagi webinar ini. Beliau menerangkan bagaimana inovasi-inovasi yang dihasilkan dapat dipromosi di dalam media sosial.
Seterusnya, kami juga menjalankan Karnival Inovasi 3152 peringkat IPG KIK. Karnival Inovasi 3152 ini telah menjadi sebuah platform untuk para siswaza untuk membentang inovasi yang dihasilkan. Segala inovasi yang dihasilkan dibentangkan dalam kumpulan dan setiap kumpulan diberi penilaian serta hadiah tertentu. Seterusnya, kita akan melihat kepada tugasan pentaksiran berterusan yang dijalankan dalam kursus ini. Terdapat 4 tugasan yang diberikan dalam pentaksiran berterusan. Pertama adalah kuis, kedua adalah penghasilan sebuah projek inovasi, ketiga adalah pelaporan projek inovasi tersebut dan keempat adalah pembentangan inovasi tersebut. Setiap projek inovasi yang dihasilkan oleh pelajar telah membuat testimoni di sekolah supaya dapat melihat keberkesanan penggunaan projek inovasi tersebut. Seterusnya, marilah kita melihat hasil produk akhir daripada pelajar-pelajar yang mengikuti kursus-kursus ini. Pelajar-pelajar yang mengikuti kursus ini dapat menghasilkan produk inovasi digital. Seterusnya, produk tersebut dapat dipromosikan dalam YouTube, TikTok, Instagram, media sosial. Selain daripada itu, pelajar-pelajar ini juga berjaya membawa inovasi digital ini ke sekolah untuk membuat testimoni. Selepas membuat testimoni, pelajar-pelajar ini membuat analisis penggunaan inovasi tersebut dan menerangkannya dalam bentuk laporan. Berikut adalah antara contoh inovasi yang dihasilkan. Pertama adalah inovasi digital pendidikan jasmani yang bernama Wearable Interactive Footwork Map. Kedua, latihan relaksasi otot progresif. Ketiga, ekspektif yang dapat membantu mengajar pendidikan gimnastik irama. Manakala untuk Jabatan Pendidikan Islam pula, kita ada projek KitKat Mahir Jawi, permainan Roblox dan permainan Tok-Tok. Manakala untuk pendidikan seni visual pula, kita ada perspektif augmented reality. Seterusnya, kita ada produk inovasi yang bernama pencahayaan. Okey. Selain pelajar-pelajar ini membentang di Karnival Inovasi, pelajar yang terpilih juga telah mengambil bahagian dalam pertandingan inovasi peringkat kebangsaan. Mereka telah mendapat anugerah emas dalam pertandingan tersebut. Antara pertandingan yang mereka mengambil bahagian adalah IABD, The Mechanizing Mind. Seterusnya, Malaysian Grand Invention Expo, Magix 2023. Kedua-dua kumpulan yang mengambil bahagian dalam kedua-dua pertandingan tersebut mendapat anugerah emas. Selain daripada itu, sebagai pensyarah yang mengajar kursus-kursus ini, kami juga telah membuat sebuah inovasi dengan menghasilkan e-book koleksi inovasi pendidikan Islam, pendidikan jasmani dan pendidikan seni visual. E-book ini akan dimuat naik supaya para siswaza dan pensyarah yang mengikuti kursus ini pada masa akan datang menggunakannya untuk bahan bantu pengajaran kursus ini. Selain menggunakan objek pembelajaran digital ini, e-book ini juga menjadi bahan bantu yang dapat memberikan satu pendedahan mengenai bagaimana menghasilkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Subjek PJMS 3122 telah membantu saya menyiapkan tugasan pentaksiran dengan baik. Ini kerana semasa mempelajari subjek tersebut, saya telah didedahkan dengan bengkel hak cipta, webinar inovasi dan juga karnival inovasi. Bengkel hak cipta yang telah dijalankan oleh pihak MyIpo telah memberi pengetahuan baru kepada saya tentang unsur plugin yang sering berlaku dalam penghasilan sebuah inovasi.
Kemudian semasa webinar inovasi, ia dapat memberi banyak panduan kepada kami untuk menghasilkan satu inovasi mengikut langkah-langkah yang teratur agar inovasi dapat dihasilkan dengan berkualiti dan terbaik. Kemudian semasa kami berinovasi dilaksanakan, ia dapat memberi peluang kepada siswa guru untuk mentengahkan idea serta membentangkan inovasi yang dihasilkan yang mungkin mampu menyelesaikan masalah yang sering berlaku semasa CVBDP di sekolah. Sekian itu sahaja dari saya. Terima kasih.